Okey. Hmm. Tetapi ini atas jalan ijmal secara umum. Dan ataupun atas jalan tafsil, kalau kita detail, maka baginya 7 takluk. Dia hak dua ni pun tak faham. Kan? Kita bab hak mudah dia ada dua. Satu soluhi qadim, satu lagi tanjizi hadis. Okey, kalau detail dia sebenarnya qudrah ada 7 takluk. Kan? 7 pecahan dia punya cara untuk modus operandi dia. Oh, bahasa kemas sikit. Kan? Cara dia beroperasi. Yang pertama soluhi qadim, iaitu patutnya pada azal bagi mengadakan dan mengadamkan. Bagi ada ke bagi tak ada? Okey, nombor 1 puasa qudrah. Kedua, keadaan mungkin pada barang yang lagi akan datang dahulu daripada wujudnya dalam genggaman qudrah, yakni dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau dikehendakinya mengekal akan dia atas adam, atau jikalau menghendaki ia mengadakan dia, mengada ia akan dia dengan dia, ulang balik dia tu, dan iaitu setengah daripada beberapa bahagi ta'aluk qabdah. Yang kedua, keadaan tu pula, boleh ke tidak Allah Ta'ala nak mengadakan atau mentiadakan. Iaitu dia panggil keadaan. Tadi nombor 1 ta'aluk soluhi qadim, kedua keadaan mungkin. Macam mana kita nak faham keadaan mungkin ni? Kita ambil contoh parlimen tak salah. Kan? Senang faham, kita tajuk ni, kita kuih cerdik dalam ni kan. Jadi macam-macam, bagus juga mereka buat tu. Kita boleh belajar daripada duduk dalam buku perlembagaan, kita tak tahu apa-apa tu. Kan? Okey. Nak bubar parlimen ataupun nak kekalkan dengan apa parlimen yang sedia ada. Keadaan dia lagu mana? Mesti benda tu berlaku dalam parlimen. Makna dia, yang di Pertuan Agong, dia tak akan keluar keputusan bubar parlimen masa dia duk beli nasi kandang. Kan? Andai kata, kita buat contoh lah kan. Agong kita lah ni humble, rajin turun jumpa rakyat duk makan nasi, beli durian rata apa semua ni. Kan? Dia tengah beli durian musang king. Tengok kereta Agong main, tak jual dah sekilo 90. Kan? Kilo 280, Agong duit banyak lepas tu. Kan? Tengah duk timang durian, duk rasa apa semua, ramah lah kawan mereka durian ni. Tuanku patik nak tanya sikit, macam mana parlimen ni tuanku, mereka duk sembang atas bawah kiri kanan apa semua ni, macam mana beta arahkan parlimen dibubarkan. Boleh tak dia nak cakap tentu bawah bangsa durian untuk membubarkan parlimen? Tak boleh, sebab keadaan dia tak ada. Keadaan untuk dia pilih nak bubarkan, nak still dengan parlimen yang ada, mesti dibuat di pejabat dia, paling tidak Perdana Menteri pergi suar, jumpa suar cekok, tuanku nampak kelang kabut ni, kalau tuanku kata bubar, kita bubar buat mengundi. Kalau tuanku kata tak bubar, okey, kita kekal dengan yang duk ada, kita bentuk kerajaan baru. Mesti pergi tanya di pejabat. Kan? Ataupun dia panggil satu persidangan parlimen, kuasa agung juga. Kan? Agung bercakap dalam parlimen, beta dengan ini membubarkan parlimen yang ada. SPR sila buat pilihan raya baru dalam tempoh 60 hari daripada tarikh ni. Dia mesti buat tahun tu. Tak bolehlah buat duk beli durian, tengah duk makan nasi tang mana-mana, sebab keadaan tu tak ada. Jadi qudrah nak bergerak tadi ni, sifat qudrah Allah Ta'ala, kena ada keadaan yang memungkinkan benda tu ada atau tiada. Kan? Contoh lain, kalau kita tak siap kita guna Agung. Lah ni kita ambil contoh Allah Ta'ala sendirilah. Kan? Contoh lagi kata saya pandai-pandai pula. Kan? Allah Ta'ala, kan? Okey, orang perempuan mengandung buat perut. Apa kemungkinan untuk orang mengandung? Ada dua je. Sama ada beranak ataupun gugur. Minta maaf saya ambil tajuk kasar sini. Kan? Jadi keadaan dia mesti kat orang perempuan lah. Saya boleh tak duduk kat tangan tanya janggut ni dia punya duduk ada? Hang tu jantan, keadaan hang tak ada nak cerita beranak ke tak ni. Maka kemungkinan untuk bagi beranak atau bagi gugur tidak ada pada orang lelaki. Keadaan tu tak ada. Mesti pilihan keadaan itu hanya pada orang perempuan.
Kan? Agak-agak saya ni nak mengandung ke, mengandung ni saya gugur ke, saya beranak elok. Kan? Lepak menyepak ke apa hang ni? Sebab hang tu jantan, keadaan tu tak ada. Jadi kudrah ni dia nak bergerak, dia nak beroperasi. Nombor satu dia ada soluhi, nombor dua keadaan mungkin tu kena ada. Kan? Agak-agak Allah Ta'ala hak dia, kudrah dia nak bagi turun salji ataupun tak turun salji. Agak-agak boleh tak turun salji di Kuala Ketir? Dah. Sebab ilmu kita kata ni bukan tempat salji. Janganlah kita kata Allah Ta'ala Maha Kuasa, tak bolehlah lagu tu. Kalau semua kita sembang lagu tu, tak payah ngaji tauhid lah. Allah Ta'ala kalau nak pergi orang lelaki beranak pun beranak. Boleh tahu tu. Tak lah, sebab dia rahim pun tak ada. Walaupun nama tu rahim. Dia tak boleh beranak, dia tak boleh mengandung. Untuk sembang dia nak beranak ke tak? Allah Ta'ala Maha Kuasa, kalau dia nak bagi beranak, beranak. Mana betul sembang lagu tu? Kalau cerita kuasa Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala boleh buat macam-macam. Tapi tak ada lah sampai terkeluar daripada pemikiran manusia. Dia bagi akal kat kita untuk fikir supaya benda ni boleh terima. Kalau kira lagu tu, kan, kambing pun terbang. Sayap tak ada tapi terbang. Oh, Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kan, bukan takat kambing terbang, ikan pun terbang. Mudah ikan poh, kambing besar tengok duk terbang. Babai kita pula atas flight. Baik, mai ikut mana? Kalau ikan poh boleh terbang, helikopter boleh selang. Kita tahu tu. Mudah punya kipas duk musim duk lalut. Awak Allah Ta'ala punya kuasa. Betul ke sembang tu? Tak betul. Tak betul, sembang tu tak kena. Kan? Jangan kita duk sandang sengan dengan semua kuasa Allah Ta'ala. Tak, cik oi, ada penggan dia. Kan? Allah Ta'ala bukan bodoh panggil kita. Dia maha berkuasa, pada masa yang sama dia maha mengetahui. Itu nak beritahu keadaan dia tu. Naik helikopter turun balik dah ni. Baik, nombor 2. Yang ketiga, mengadakan oleh Allah Ta'ala akan suatu dengan dia pada barang yang lagi akan datang, iaitu setengah daripada segala bahagi ta'aluk tanjizi hadis. Allah Ta'ala buat. Duk bawah kudrah juga, dia buat. Yang keempat, keadaan mungkin pada ketika wujudnya itu dalam genggaman kudrah, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau menghendaki ia atas mengekal, nescaya mengekal ia atas wujudnya. Jikalau menghendaki ia mengadamkan dia, nescaya mengadam ia akan dia, iaitu setengah daripada segala ta'aluk, setengah daripada bahagi segala bahagi ta'aluk qabdah. Yang keempat, keadaan mungkin ketika wujud. Okay? Benda ni boleh jadi ke tak? Okey, boleh atau tidak Allah Ta'ala pilih untuk ada. Keadaan mungkin tu pula. Yang kelima, mengadamkan oleh Allah akan suatu dengan dia, iaitu setengah daripada bahagi ta'aluk tanjizi hadis. Belah tak ada pula. Allah Ta'ala nak buat bagi tak ada. Keenam, keadaan mungkin itu pada ketika Adam dalam genggaman kudrah, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jika menghendaki ia mengekalkan, menghendaki mengekalkan atas Adamnya, mengkal ia akan dia. Dan jikalau menghendaki ia mengadakan, nescaya mengadakan ia akan dia. Keadaan boleh bagi ada atau tak ada. Allah Ta'ala kata, aku tak mau bagi ada, aku tak buat bagi ada. Tu keadaan yang keenam, iaitu setengah daripada bahagi ta'aluk qabdah, yakni genggamannya. Dan ketujuh, mengadakan Allah akan suatu dengan dia pada ketika bangkitnya, iaitu setengah daripada segala bahagi ta'aluk tanjizi hadis. Sampai tang tu. Nah, yang ketujuh, masa benda tu berlaku. Kalau kita rongkai semua benda yang berlaku atas alam ni, kita boleh jumpa 7 ta'aluk sifat kudrah. Nah, kalau kita rongkai, yang simple 2. Soluhi qadim ataupun tanjizi hadis. Okay, yang simple hari ni cerah. Allah Ta'ala ketika qadimnya, sifat Allah Ta'ala dia boleh bagi hujan atau bagi cerah. Pada tarikh hari ni 25 bulan 7 2020. Kan? Cerah ke hujan? Tak tahulah, sebab Allah Ta'ala punya kuasa nak bagi hujan boleh, bagi cerah pun boleh. Dan yang berlaku pada hari ni, tanjizi hadis, Allah Ta'ala bagi cerah dengan kudrat dia. Jadilah cerah kita boleh mengaji hari ni. Itu dari sudut simple. Kita pecah hanya pada 2.
Tapi kan, kalau kita rungkai bagi detail, kita akan jumpa 7. Ni cerah apa ni? Ada 7 benda, 7 peringkat. Nombor 1, Saluhi qadimat tadi. Allah Ta'ala boleh bagi kudrah dia, boleh bagi hujan atau bagi cerah. Nombor 2, keadaan mungkin, iaitu kena ada hari ni. Sebab kita punya andaian kita 25, kalau hari ni 26 tak boleh sembang. Kalau hari ni 24 pun tak boleh sembang. Sebab keadaan tu mesti 25 pada pagi. Kalau petang dah tak boleh sembang. Kan? Keadaan mungkin tu. Yang ketiga, mengadakan Allah Ta'ala akan suatu pada barang yang lagi akan datang, setengah daripada takluk tanjiz hadis. Okey, dah hari ni ada 25, kan? Allah Ta'ala kata, aku nak bagi cerah. Aku akan buat bagi cerah. Cerah ada lagi? Tak lagi. Baru nak buat. Kudrah tu ada dah. Cuma tak sampai masa lagi untuk buat. Yang ketiga. Yang keempat, keadaan mungkin pada ketika wujudnya dalam genggaman kudrah. Kan? Ni lala ni, kan, Allah Ta'ala berkuasa. Genggaman dia dalam genggaman kudrah, sama ada nak kekal atas cerah ataupun nak bagi hilang cerah tu bagi jadi hujan. Maka alhamdulillah dia pukul 10 tadi ni duk kekal cerah. Maka hak tu dia panggil keadaan mungkin ni. Allah Ta'ala boleh pilih cerah atau hujan, dia bagi cerah. Nombor 4. Nombor 5, mengadamkan akan sesuatu. Allah Ta'ala mentiadakan hujan. Tu pun dengan kudrah juga. Lala ni cerah sebab Allah Ta'ala mentiadakan hujan. Dan nombor 6, Allah Ta'ala punya kata, betul aku tak buat hujan pagi ni. Keadaan mungkin untuk tak ada hujan pagi ni. Ya, mungkin tak ada hujan pagi ni. Tu yang ke-6. Dan yang ke-7, mengadakan Allah akan suatu dengan dia pada ketika bangkitnya. Lala ni yang berlaku on the spot sekarang ni, cerah tak hujan. Tu kalau kita detail bagaimana sifat kudrah beroperasi. Hantau mana ni? Ijtihad je. Ulama ijtihad. Cari dalil memang tak ada lah. Dalil kita hak besar sekali. Allah Ta'ala maha kuasa, tu je lah. Macam mana maha kuasa dia tu? Sebab tu kita nak bergerak ni, kita nak mengaji tauhid ni dengan akal. Kita kena faham tu balik. Ilmu tauhid ni ilmu akal. Kalau kita kata pakai Quran hadis semua, memang tak ada tauhid. Pegang terus hak besar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha berkuasa. Selesai, tutup buku. Dia nak buat guna ikut suka dia. Tak usah mengaji, selesai. Kan? Tapi kalau kita kata tak usah mengaji, payah dia pun nak bagi balik yuran tu, nak potong balik, nak kena bayar balik, macam mana payah. Kena mengaji juga habis-habis. Nah, kurang lebih begitu lah. Okey, itu takluk kudrah. Kan? Dan diam oleh mereka itu daripada takluknya dengan suatu, kemudian daripada yang demikian itu, iaitu keadaannya dalam qabdah kudrah, dengan makna bahawa Allah Ta'ala jikalau menghendaki ia mengekalkan akan dia, nescaya mengekalkan ia akan dia atas wujudnya. Dan jikalau menghendaki ia mengadamkan dia, nescaya mengadamkan ia akan dia dengan dia, dengan putus tilik kepada dalil syarak. Tu kata, jangan duk tengok dalil syarak. Dalil syarak satu je, kan? Boleh gendak je. Yang datang warid pada mengekalkan dia, maka apabila dihimpunkan ta'aluk ini kepada 7 yang dahulu itu, nescaya adalah jumlahnya 8. Loh, mai satu lagi tak ada. Hak 8 ni mai ikut mana? Tak sat kita bilang, kita duk bicara tak sat ni, nak hujan kan nak cerah lah ni jadi cerah. Cerah tu kekal ke tidak? Adakah akan kekal cerah sehingga 15 minit lagi, sehingga sejam lagi? Yang tu juga bawah kudrah Allah Ta'ala. Kita baru duduk sembang sampai tang cerah sekali, dia bagi hujan pada muka. Tapi dia bagi cerah lagi. Sampai cerah lagi. Ya, hak tu masih lagi cerah. Begitulah cerita dia. Jadi 8 kalau bilang semua. Okey, habis berkaitan dengan kudrah. Wal iradah. Iradah pula. Artinya berkehendak, iaitu sifat wujudiyah yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala
yang mentakhsiskan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya. Yakni atas mungkin itu. Barang yang harus atas mungkin itu. Apa mentakhsiskan? Mentakhsiskan mungkin hingga akhirnya itu isyarat kepada ta'alluq tanjizi qadim. Pelaksanaan tanjizi ketika qadim, iaitu mentakhsiskan suatu dengan setengah barang yang harus atasnya pada azal. Okay, iradah Allah Ta'ala dah takhsis, spesifik dia nak buat apa. Okay, tak kisah kita duduk sembang kudrah. Okay, iradah Allah Ta'ala, hari ni hujan ke cerah. Allah Ta'ala punya iradah kata hari ni cerah, lala ni cerah. Maka atas iradah itulah kudrah bergerak. Kan dulu-dulu lagi, bukan baru hari ni. Sejak qadim lagi Allah Ta'ala dah kata hari ni cerah, tetap dah dalam Lauh Mahfuz. Tak ubah dah. Jadi kudrah, kalau bahasa darat kita makhluk ni, kudrah pipi tengok iradah kata apa? Oh hari ni aku buat je lah. Kan melaksanakan apa yang iradah dah tetapkan. Iradah kata hari ni cerah, maka cerahlah kudrah buat bagi kat kita hari ni. Kerana dibinakan atas qaul yang berkata dengan dia, iaitu mentakhsiskan sesuatu dengan demikian itu pada ketika mengadakan dia atau mengadamkan dia. Tiada isyarat kepada ta'alluq saluhi qadim, iaitu patutnya pada azal bagi mentakhsiskan mungkin dengan tiap-tiap suatu daripada barang yang harus atasnya. Kerana bersegera faham daripada ta'bir dengan takhsis itu, bahawa murad takhsis itu dengan fi'il. Okay. Bila kita sebut takhsis, mengkhususkan ataupun bahasa senang memilih, makna dia benda tu dah berlaku. Tanjizi, dah pun terlaksana. Pilihan untuk Allah buat pada hari ini telah pun ada ketika dulu. Bukan baru pilih. Tanjizi. Dan Allah Ta'ala, dia hak dia, pilihan dia, iradah dia nak bagi hujan atau nak bagi cerah. Tapi sejak daripada azali, Allah Ta'ala kata hari ni cerah. Jadi dah pun implement benda tu. Maka sebab tu dia sebut tanjizi. Dia bukan lagi saluhi, dia tanjizi qadim. Dan lagi pula ta'bir dengan setengah barang yang harus atasnya itu menghendaki ia akan dia, yakni akan takhsis dengan fahal. Kerana bahawa iradah itu patut pada azal bagi mentakhsiskan mungkin dengan tiap-tiap sesuatu daripada barang yang harus atasnya. Tiada dengan setengahnya. Dan iradah ni pula, kan, akal kita kata selogiknya iradah ni dah pun berlaku. Bukan baru pilih hari ni. Kan? Macam kita pergi mengundi lah. Kan? Kita ni bebas nak undi siapa pun. Kotak dah ada 8 calon depan tu. Boh nak boh siapa pun. Tapi masa kita pakai baju di rumah tu, kita dah ada pilihan kita. Cuma tak pergi pangkah lagi je. Begitu juga. Kan? Kalau kita nak faham konsep iradah ni, ya Allah Ta'ala bebas. Kan? Bebas, dia tak ada siapa boleh paksa dia nak pilih apa, kehendak dia, iradah dia. Tapi dia punya pilihan itu, dia punya keputusan itu sebenarnya telah pun seal dah ketika dia azali dalam Lauh Mahfuz. Jadi kita tak boleh buat apa, cuma kita tak tahu apa sebenarnya yang ada di sisi Allah. Allah Ta'ala dah pilih dah iradah. Allah Ta'ala kata Abu Lahab, Abu Jahal ni tak beriman. Kan? Tapi Nabi tak tahu, kita tak tahu. Berdakwahlah sampai ke akhir hayat. Dan akhirnya mereka ni mati dalam keadaan tidak beriman. Barulah kita faham, oh rupanya memang mereka ni tak beriman. Kita bukan tahu, kata Abu Sufyan tu satu hari nanti masuk Islam. Kalau ikut nak perang, nak sembelih, bunuh lama dah lah sekali dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Betul tak? Siapa tahu Abu Sufyan boleh masuk Islam? Kan? Tanya Sayyidina Hamzah, tobat lah dia kata. Siapa yang bunuh Sayyidina Hamzah? Tidak lain, tidak bukan Abu Sufyan. Hak korek perut dia, isteri dia, Hindun binti Utbah. Kan, siapa sangka mereka ni masuk Islam? Tapi Allah Ta'ala punya planning awal dia Lauh Mahfuz tu, mereka ni last kali masuk Islam. Khalid Al-Walid, siapa sangka dia ni boleh masuk Islam?
Inilah engineer besar yang mengalahkan tentera Uhud. Oi, bukan senang kalau kita baca cerita perang Uhud tu. Menang dah. Bukan kata kalah dari awal. Menang dah, depa tu patah balik dah. Siapa yang pi umrah, pi Madinah